الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah yang memberi kepada kita taufik untuk sama-sama meneruskan lagi daripada kitab Syekh Syarah Al-Hudhudiyah ala Sanusiyah. Kita berhenti pada mana tu? Wa ayakuna aradan. Ya. Mumatsalah lil hawadis itu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wal mumatsalatu lil hawadis. Dan seterusnya sifat yang mustahil bagi Allah menyamai bagi yang baharu bi ayyakuna jirman, dengan bahawa adalah Tuhan itu jirim, ay ta'khudhu dhatuhu al-'aliyatu qadran min al-faragh, yakni mengambil zat Tuhan yang maha tinggi itu satu kadar daripada ruang, qadran min al-faragh. Yang ini kita dah bincang pada minggu lepas betul. Aw yakuna 'aradan yaqumu bil jirmi, ataupun adalah Tuhan itu arad yang berada pada jirim, juga itu mustahil. Sekarang pengarang rahimahullah membicarakan dan membincangkan tentang penyerupaan dengan makhluk. Apakah bentuk-bentuk yang dikatakan sesuatu itu menyerupai makhluk? Pertamanya ialah jika sesuatu itu jirim, zatnya itu jirim, maka dia serupa dengan makhluk kerana zat makhluk juga jirim. Apakah itu jirim? Jirim itu ialah yang mengambil ruang, yang wujudnya itu dalam konteks ruang, tempat. Bila kita faham bahawa jirim itu kewujudannya pada tempat dan pada ruang, maka kita tahulah bahawa kewujudan Allah ini tidak terikat dan tidak pada ruang dan pada tempat. Kemudian bagaimanakah hakikat wujudnya, itu bukan lagi dalam bidang dan juga kemampuan kita untuk fikir. Bukan dengan maksud bila kita menafikan Allah bertempat, maka kita menisbahkan Tuhan itu adam, sebagaimana yang dituduh secara jahil oleh golongan-golongan Wahabi. Mereka menuduh bahawa Asy'ariyah Tuhan mereka Adam. Mereka menyembah Adam, menyembah benda yang tidak ada. Kerana dalam pemikiran mereka, setiap benda yang ada pasti mempunyai tempat yang dia berada padanya. Maka bila kita menafikan tempat bagi Allah, maka kita mengatakan Allah itu tidak ada secara, walaupun tidak secara soleh,
Tapi secara tidak langsungnya kita mengatakan Tuhan tu Adam. Mereka tuduh Asy'ariyah menyembah Adam, Tuhan mereka tu Tuhan yang tak ada. Ini tuduhan yang sangat salah dan batil, tapi masih diulang-ulang. Diulang-ulang di sana, di sini, di bandar, di kampung sunnah dan di kampung mana-mana. Miskin ya ni. Apakah salahnya kalau kita teliti adakah itu pandangan sebenar Asy'ariyah ataupun bukan Asy'ariyah. Baik. Kemudian seterusnya sambil kita sebutlah hujah jawapan secara ringkaslah. Maka mereka yang menyatakan kewujudan Allah mesti dalam tempat ataupun wujud sesuatu itu mesti bertempat. Bila kata sesuatu yang wujud mesti bertempat dan Allah itu wujud maka Allah bertempat, itu hujah mereka. Maka soalnya ketika ketiadaan tempat, ketika hanya Allah sahaja yang ada, maka bagaimanakah kewujudan Allah ketika itu? Mereka yang mengatakan Allah itu wujud dan wujud itu mesti berada pada tempat, kalau tidak bertempat maka sesuatu tidak wujud. Mereka melazimi menyifatkan Tuhan tidak ada sebelum tidak ada tempat. Malah mula. No, malah mula. Dia kata gitu sangat dah. I'tikad mereka, pandangan mereka melazimkan bahawa Allah tidak wujud sebelum ada tempat. Andai kata wujud Allah mesti berkait dan mesti pada tempat, maka bila mereka kata wujud Allah mesti bertempat, maka lazim bila tidak bertempat, tidak ada tempat, belum ada tempat, tidak wujud Tuhan. Tapi mereka jawab pula lah, dok. Masa tak ada tempat, Tuhan tak ada tempat. Masa telah ada tempat, ikut Tuhan nak duduk tempat mana. Jadi jawapannya, maka kita andai kata beriktikad demikian, maka tanpa disedari telah menisbahkan Tuhan itu sifatnya berubah-ubah. Berubah-ubahlah sifat. Boleh ke tak berubah-ubah sifat ini? Kalau kita faham bahawa Allah ini qadim, lagi azali, dia bersifat dengan sifat yang sempurna sejak azali, maka tidak layak Allah mempunyai sifat yang berubah-ubah. Sifat zat pada diri. Adapun Allah, dia kata Allah mencipta alam, sebelum tu tidak mencipta alam, tu berubah. Ni orang panggil sifat fa'il. Sifat fa'il, perubahan berlaku pada selain Allah. Allah menurunkan hujan, lepas tu Tuhan sebab datang para masyayikh ke Malaysia, maka Allah Ta'ala berkati. Maka Allah Ta'ala rahmati bumi Malaysia, bumi Terengganu, turun hujan yang ketika tengah panas. Contoh je ni, tidak ada kaitan dengan yang hidup dan mati. Jadi tu tiba-tiba panas, tu berubah. Ini bukan sifat yang kembali kepada diri zat Tuhan, ni sifat fa'il. Adapun bila kita mengatakan Tuhan tu sifatnya dulu tidak bertempat kemudian bertempat, kita menisbahkan sifat zat Tuhan yang berubah. Yang ni yang mempunyai isu. Sebab itulah pendek katanya dalam masalah akidah ni perlu kita jangan cepat-cepat kita menuduh, tak kiralah mana-mana. Sebab tuduhan ni mungkin datang daripada dua belah pihak. Jadi kita asaskan kefahaman kita berdasarkan ilmu. Baik. Satu. Dan yang hari ini ialah ayyakuna aradan yakumu bil jirmi. Mustahil bahawa Allah Ta'ala itu, ataupun ini taswir bagi menyamai bagi makhluk, bahawa Tuhan itu arad yang ada pada jirim. Arad yang ada pada jirim. Jadi sekarang ni
apa bentuk lagi makhluk ini? Makhluk ni sama ada jirim ataupun arak. Maka Tuhan yang dalam keadaan jirim itu bukan Tuhan, ataupun Tuhan itu arak, itu juga bukan Tuhan. Tuhan itu sifat. Oh, ada ke? Ada sebahagian daripada golongan yang sesat ini menyatakan Tuhan itu ialah sifat. Sifat. Ada pada diri Yesus, maka dia jadi Tuhan. Ada pada diri Rohul Kudus, maka dia Tuhan. Ada pada diri guru dia, maka ketika itu guru dia tu Tuhan. Ada kepada ketuanya, ketua bagi sekte ataupun ketua bagi grup dia, maka ketuanya menjadi Tuhan. Maka mereka membayangkan Tuhan itu ialah arad, sifat yang boleh berada pada zat manusia, zat malaikat, zat ni. Jadi ini juga mustahil, kerana Tuhan itu dia bukan sifat. Tuhan itu zat. Yang mana zat yang maha agung ini bersifat dengan sifat kesempurnaan, tapi bukan dia sifat. Faham ya? Dia bukan arak. Bukan arak yang ada pada jirim. Au yakuna fi jihatin lil jirmi, atau ada Tuhan itu pada jihah bagi jirim. Ni rasa saya macam terang dah kan. Bagi jihah bagi jirim makna dia pihak bagi jirim. Mana-mana jirim, Tuhan di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, mustahil. Aulahu huwa jihah, atau Tuhan tu sendiri mempunyai jihah. Kalau satu benda tu ada jihah. Tadi jihah sesuatu, jihah bagi sesuatu ni, kita ambil contoh. Ini jihah bagi sesuatu. Sekarang ni sesuatu tu sendiri dia ada jihah. Atas dia, bawah dia, kanan dia, kiri dia, itu juga mustahil. Au yataqayyada bimakanin, ataupun berkait dengan tempat. Atas pada arah sekalipun. Kerana atas pada arah dia masih mengkaitkan arah sebagai tempat dia. Au zamanin, ataupun berkait dengan masa. Au yataqayyada bi zamanin. Au tattasifa dhatuhul aliyatu bil hawadisi, ataupun bersifat oleh zat Tuhan yang maha tinggi dengan sifat-sifat baharu. Zat Tuhan bersifat dengan sifat baharu. Kudrat Tuhan baharu ke, iradat Tuhan baharu ke. Au yattasifa bis-sighari, ataupun bersifat dengan kecil, awil kibari, ataupun besar. Kecil tu itu makna dia sedikit juzuk, besar makna juzuk banyak. Au yattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkam, ataupun bersifat dengan mempunyai aghrad, mempunyai illah ba'ithah, tujuan atau perkara yang membangkit, yang mendorong Tuhan buat pada perbuatan dan hukum hakam. Okey, baik. Kita masuk kepada syarah pula. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Al-mumathalatu lil hawadithi, menyamai bagi sekalian yang baharu itu naqidul mukhalafah. Naqidul mukhalafah, yang dia dianggap sebagai lawan bagi mukhalafah. Mukhalafatuhu lil hawadis kan, lawan dia ialah mumathalatuhu lil hawadis. Tapi sebagaimana yang kita maklum, qaul yang tahqiq ataupun pengistilahan yang betulnya, nakid bagi mukhalafah tu apa dia? Nakid bagi mukhalafah tu apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Ni dia kata nakid mukhalafah. Nakid mukhalafah apa? La mukhalafah.
la mukhalafah lil hawadith. Itu nakid sebenar. Jadi di sini mumasalah ni ialah musawin li naqidil mukhalafah, menyamai bagi nakid mukhalafah. Nampak tak? Mukhalafah lawan dia ialah kita datang ke arah nafi. Mukhalafah lawan dari segi nakid dia. Ingat kita bagikan nakid dik, adam malakah, batu mutadhaifan. Nakid bagi mukhalafah la mukhalafah, tidak mukhalafah. Tidak mukhalafah tu sama dengan mumasalah. Jadi mumasalah ini ialah musawin li naqidil mukhalafah, menyamai bagi nakid mukhalafah. Makna samalah. Orang panggil dok sama, tidak menyalahi. Menyalahi makna dok sama kan? Tok sama, tok sama makna sama. Tidak menyalahi maknanya serupa. Li'annal mumathalata, kerana mumathalah ibaratun anil ittifaqi, kerana mumathalah itu ibarat faham daripada al-ittifaqi fi jami'in sifatin nafsi, menyamai pada sekalian sifat diri. Sifatin nafsi, sifat diri, sifat zat. Fima yajibu, pada perkara yang wajib, wa ma yastahilu, perkara yang harus, wa ma yajuzu, dan apa yang mustahil dan apa yang harus. Jadi mumasalah tu makna menyerupai pada sekalian perkara sifat nafs, pada perkara wajibnya, perkara mustahilnya, perkara harus. Wal mukhalafatu, dan mukhalafah pula ibaratun an nafyil mumathalah, faham daripada ternafi mumathalah. Okay. Wat taqabulu, dan taqabul, lawanan bainan nafyi wal itsbati, lawanan antara nafi dan isbat. Taqabulun naqidaini, kita panggil taqabul naqidain, lawanan antara dua nakid. Ini nak cerita bentuk berlawanan antara mukhalafatul lil hawadith dengan mumathalatuhu lil hawadith. Kemudian al hawadith tu apa dia? Wal hawadithu jam'u hadithin. Hawadith itu ialah jamak hadith, jamak kepada hadith, atas wazan sirah muntahal jumu', mafa'ilu, hawadithu. Wal hadith, okey, hadis tu apa? Huwal mutajaddidu ba'da adamin. Al hadis itu al mutajaddid, yang baharu, ba'da adamin, setelah daripada tiada. Okey, jadi al-hadis ni dia datang dengan dua istilah yang dibawa oleh musannif rahimahullah. Al-mutajaddidu ba'da adamin ini yang baru dan berubah setelah daripada dahulu tidak ada. Al-mutajaddid ba'da adamin ini satu takrif bagi hadis. Takrif hadis dengan kita kata secara istilah ini ada dua itlaq. Bila sebut hadis, pertama dengan makna ni, tapi makna ini makna yang makna hadis juga, cuma dengan makna yang lebih umum. Tapi dengan makna khusus bila sebut hadis itu al-mawjud ba'da adam. Al-mawjud ba'da adam, sesuatu yang ada selepas daripada tak ada. Okey. Jadi bezanya kalimah depan je. Al-hadith al-mawjud ba'da adam, yang ada sebelumnya tidak ada. Takrif yang kedua, al-mutajaddidu ba'da adamin, yang baharu, yang berlaku secara baharu selepas daripada ketiadaan. Jadi ada beza ke?
Al-mutajaddid ba'da adam ni dia umum, kerana masuk dalam itu al-ahwal dan umur i'tibariyah. Tidak mesti ada. Dia tidak mesti benda yang ada kita panggil hadis. Bahkan benda yang ahwal, umur i'tibariyah pun dipanggil dengan hadis dengan takrif al-mutajaddid ini. Tapi dengan makna khusus, al-hadis itu merujuk kepada benda yang ada saja. Yang ada yang sebelum tu tak ada. Jadi ingat dua itlaq itulah. Maka musannif rahimahullah taala di sini mendatangkan dengan takrif al-mutajaddidu ba'da adami. Jadi benda yang bagian sifatnya kita nama benda itu hadis, benda itu baharu. Wa huwal mu'abbaru anhu bil alam, dan dialah hadis ini juga ditakbirkan daripadanya dengan alam. Jadi benda baharu ni panggil alam lah. Alam iaitu kullu ma siwallah, itu hawadith, sekaliannya baharu. Kenapa semuanya baharu? Kerana dahulunya tidak ada, kemudian baru ada. Wa huwa munhasirun fil jawahiri wal a'radi, dan alam ini tertentu pada jauhar dan arad. Kalau kita tengok kepada apa yang ada pada alam, juz'iyatil alam, afrad yang ada pada alam ni, dia tak lari sama ada dia itu jauhar ataupun dia itu arad. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Wahya al-ajram, wahya mana tu? Wahya al-ajram kan? Wahya itu dhamir hiya itu kembali kepada jawahir. Wahya ay wahyal jawahir al-ajram, iaitu jirin-jirin yang ada ni. Jadi alam ni tertentu pada dua. Carilah apa-apa pun tak lari sama ada dia zat atau arok yang ada pada zat. Ini pandangan mutakallimin ni. Kita tak masuklah pandangan yang falsafah. Falsafah nak menafsirkan alam ni ada hayula wasurah. Lepas tu dia ada jauhan mujarrad. Kerana itu ialah kita kata satu idea akal atau satu teori-teori akal yang mereka buat untuk menafsirkan alam. Jadi mutakallimi tidak guna konsep tersebut kerana benda sebahagian yang disebut oleh ahli falsafah tidak dapat dibuktikan. Kerana itulah kita tolak benda-benda yang dibawa oleh sebahagian oleh ulama falsafah ni ditolak. Kerana bila kita lihat alam ni tak lari, memang dia tak sama ada dia ada jirim ataupun sifat yang ada pada jirim. Itu je. Dan sifat tu banyaklah. Sifat pun banyak pelbagai, jenis warna, jenis rasa, jenis bau, itu semua sifat belaka. Tapi dia masuk bawah a'rad. Okay. Dan jawahir ni, jauhar inilah jirim-jirim itulah yang kita dapat lihat itu. Wa haqiqatul jirmi, dan hakikat jirim ialah huwa kullu ma mala'a qadran minal faraghi, setiap yang menempati satu kadar daripada ruang. Jadi jirim ni apa? Yang menempati ruang, yang mengambil ruang. Kal hajari, seperti batu, wasyajari, dan pokok-pokok, wadhawatil hayawanati, dan zat-zat haiwan. Itu contohnya lah. Dan jirim ini merangkumi sesuatu yang tak mampu kita lihat pun dia jirim. Udara ada jirim tak? Udara ada jirim tak? Belajar sains ada tak? Jirim lah, walaupun kita tak boleh nampak dia. Jin syaitan jirim lah, walaupun dia bukan bentuk yang
jismun kafif macam kita ni. Jadi semua itu jirim belaka. Bentuk-bentuk jirim yang pelbagai tu masih kita panggil jirim belaka. Bukan makna jirim tu benda yang boleh nampak saja, benda yang tokoh saja. Jadi jisim sama ada jismun kafif, jisim yang bentuk kita panggil tidak tembus cahaya, legap cahaya, ataupun jismun latif yang tembus cahaya atau kita panggil jisim halus ini yang tidak nampak daripada mata ni juga dia jisim. Atau sini jirim lah. Sebab jisim tu ialah gabungan jirim-jirim. Jadi jirim, jisim ni gabungan jirim takut tanya lah apa beza jisim dengan jirim. Jirim ni kita panggil nama bagi sesuatu yang menempati ruang lah. Kita panggil jirim belaka. Okey, kalau dia itu dua dan lebih, dia bergabung dua dan lebih, maknanya satu jirim yang halus bergabung dengan satu lagi, maka kita panggil jisim. Jisim. Jadi jisim ni ialah jirim yang bergabung dua dan lebih. Dan semua tu kita panggil jirim. Tapi jisim ni kita hanya boleh panggil kepada jirim-jirim yang bergabung. Kalau dia semata-mata satu, maka dia tidak dipanggil jisim lah, dipanggil jirim saja atau jauhar al-fard. Jauhar fard makna jirim tunggal. Jirim tunggal, jauhar yang tunggal ni yang tidak boleh dipecah dan dibahagi. Okay. Maka sekarang ni apa yang kita buat ni? Orang kata ni falsafah. Sekarang ni kita bincang apa ni? Kita bincang makhluk. Jadi orang nak panggil falsafah, nak panggil falsafah tu benda ni tak sesat. Kena faham gitu. Sekarang ni kita bincang jirim, bincang makhluk Jadi makna sesat, banyak ilmu benda yang asal yang binaan falsafah kita akan sesatkan lah. Jadi kerana kita nama falsafah kita kata sesat. Ini bukan ngaji akidah, ngaji falsafah. Sekarang ni nak bincang jirimnya jisim. Kalau baca bincang jirim jisim pun sesat, kau tak tahu. Tak tahu makna orang gini tak boleh nak mikir mana. Sekarang ni benda tu benda biasa. Cuma ada ulama letak istilah. Kita tak masuk kepada ketuhanan ni kan. Kita masuk nak kenal alam. Maka alam ni ada jirim, ada arab. Jirim pula apa hakikat jirim yang mengambil ruang. Kita masih dalam perbincangan tentang makhluk. Jadi jangan skeptikal sangat dengan istilah-istilah begini sehingga kan kita tak mau dengar dah. Kita pun menuduh macam-macam kepada pengajian sifat 20 yang dibawa oleh Asy'ariyah ni. Okey, dengar dulu. Dengar kita akan dapat maklumat. Allah Taala akan buka kefahaman kepada kita. Okey. Jadi semua itu jirim belaka. Kenapa? Kerana jirim itu mala'a qadran minal fadha, yang mengambil kadar daripada faragh. Jelas. Maka sekalian makhluk ni dia ada tempat dia. Malaikat ada tempat dia. Syurga ada tempat tak? Kalau tanya syurga ada tempat tak? Adalah tempat dia. Neraka ada tempat tak? Arasy ada tempat tak? Arasy ada tempat dia. Nampak? Yang tak ada tempat Allah. Allah tidak bertempat. Sebab apa? Sebab dia bukan daripada jenis makhluk. Okay. Itu contoh diberi al-hajar, batu-batu, wasyajar, pohon-pohon, wa dhawatil hayawanat, dan zat haiwan-haiwan. Fayastahilu fi haqqihi ta'ala. Barulah kita masuk berpindah. Sekarang ni tadi penelitian kita kepada alam membawa kita faham apa itu konsep kewujudan alam secara umum. Dia tu daripada apa? Sekarang apa yang kita nak faham dalam akidah ini, fayastahilu fi haqqihi ta'ala an yakuna jirman, maka mustahil pada hak Allah Ta'ala bahawa Tuhan itu jirim. Jirim tu apa? Ta'khudhu dhatuhul aliyatu, bahawa zat Tuhan itu
mengambil qadran minal faraghi, satu kadar daripada ruang, kasairil ajrami, seperti sekalian jirim-jirim yang lain. Mustahil Allah Ta'ala mengambil ruang, sebab jirim mengambil ruang. Bila kita kata Tuhan menyalahi makhluk, makhluk itu apa? Makhluk itu jirim-jirim dan arak-arak. Bila jirim-jirim arak kita faham dia mesti wujud dalam konteks ruang, maka Allah Ta'ala mustahil wujud dalam konteks ruang. Itu je. Lepas tu kita nak fikir gua ni, tak usah fikir lah tu. Waktu kan kerja kita dah nak suruh fikir tu. Sebab tak mampu kita nak memikir lebih daripada itu. Hatta benda yang kita fikir ni pun, semua yang kita nampak ni semua duduk dalam konteks ruang belaka. Jadi benda lebih pada itu kita tak mampu dah akal kita untuk fikir. Yang kita mampu, Tuhan tak sama dengan makhluk. Bila kita tahu sifat makhluk, kita tahulah sifat Tuhan menyalahi bagi sifat makhluk itu. Itu cara bagaimana kita nak sampai yang ulama susun kepada kefahaman mukhalafah ni. Bukan dengan cara yang mereka bawa. Mereka bawa gini, Tuhan ada mana? Ada atas pada arah. Kerana apa? Kerana Tuhan sebut. Tepat macam mana? Tepat yang layak dengan Tuhan. Bagaimana? Jangan fikir. Yang penting tepat itu tak sama dengan makhluk. Tepat yang Tuhan ada tu tak sama dengan makhluk. Dibawa kepada tu. Tu cara. Jadi maknanya tu nak belajar salafi dengan apa boleh. Ana ada sanak lah. Apa tak tunjuk sini. Ada sanak. Kitab salafi ni ada. Jadi itu yang dibawa oleh mereka. Tuhan bertempat, tapi tempat yang tak sama dengan makhluk. Bagaimana? Jangan fikir. Tengok. Padahal penisbahan tempat tu dah kena fikir dulu tempat tu apa, baru lepas daripada kita tak boleh fikir. Sekarang ni pada penisbahan tempat itu dah menjadi masalah dah. Baik. Kemudian seterusnya kata musannif rahimahullah, taqaddasallahu an dzalika. Musannif mendatangkan dengan jumlah taqdis, tanzih, maha suci Allah Ta'ala daripada demikian itu. Mana daripada Tuhan itu jirim, mengambil ruang, mengambil tempat, itu mustahil. Bila kita kata Allah, maka Allah Ta'ala tidak ada kaitan dengan makhluknya, dengan bahawa dia wujud dalam konteks tempat. Kemudian kata musannif rahimahullah, au yakuna aradan, atau adalah Tuhan itu arab, yaqumu bil jirmi, yang berada pada jirim. Arab ini kita maklum dah. Arab ini ialah sifat yang ada pada jirim atau sifat makhluk. Sifat makhluk ni ada mana? Ada di makhluk lah. Maka sifat makhluk ni kita namakan sebagai arab. Sifat makhluk ni kita namakan sebagai arab. Arab yang ada pada jirim. Wa huwa an-naw'u tsani minal alam. Ini bahagian kedua daripada alam. Sebagai yang tahu, alam ni jawahiru wa a'rab. Jauhar-jauhar dan juga a'rab. Wal aradu, apa itu arab? Kullu sifatin hadithatin, iaitu setiap sifat yang baru. Setiap sifat yang baru kita panggil sebagai arab. Dah Tuhan ada sifat dah, ada sifat. Sifat Tuhan kita tak panggil sebagai arab. Kita panggil sifat sahaja. Dari segi ta'rifnya, arab ini ma tahayyaza bi ghairih, sesuatu yang menempati pada yang lain. Sesuatu yang menempati makna bertempat pada yang lain. Itu sifat makhluk arab. Sifat Allah maqama bi ghairi, sifat yang ada pada diri zat. Bi ghairihi makna pada zat. Ataupun maqama bi ghairi, sesuatu yang ada pada zat.
itu sifat dengan makna umum. Jadi makhluk, sifat makhluk dipanggil arad, dan sifat makhluk pun kita panggil sifat juga. Sifat tu umum lah. Alaqah apa dia? Alaqah antara sifat dengan arad apa dia? Umum, khusus, mutlak. Makna sifat tu kalau kita buat dalam bentuk apa ni, diagram, sifat tu umum, bulatan luar, bulatan dalam tu arad. Jadi semua arad dipanggil sifat, tapi bukan semua sifat itu arad. Samalah halnya dengan jirim dan juga zat. Jirim jauhar sama, jirim dan jauhar tu sama. Kita ambil jirim lah ataupun jauhar. Jauhar dan juga zat. Jauhar dan zat ni sama. Jauhar khusus kepada zat makhluk. Jadi jauhar tu ma tahayyaza binafsih, sesuatu yang mengambil ruang dengan dirinya. Maknanya dia menempati ruang. Dia tu ada ruang, dia berwujudnya dalam ruang. Ia bukan macam sifat. Sifat ni ia menampal, ia ada pada sesuatu yang mengambil ruang. Zat makhluk ini, jauhar ini, ma tahayyaza binafsih, dia sendiri mengambil ruang. Adapun zat umum, ma qama binafsi, sesuatu yang ada dengan sendirinya. Ada dengan sendiri makna wujudnya tanpa di yang lain. Maka zat ini umum. Zat makhluk ni, zat alam kita panggil zat juga, zat Allah pun kita panggil zat juga. Tetapi jauhar dan jirim ini khusus kepada zat makhluk saja. Alaqah antara keduanya umum, khusus, mutlak juga. Zat ni umum, bulatan besar, dalam tu ada bulatan kecil, namanya jauhar. Okey. Jadi wa huwa an-naw'u tsani, dialah bahagian kedua minal alam, daripada alam. Wal aradu kullu sifatin hadithatin, arad ialah sifat, setiap sifat yang baharu. Kal bayadi, musannif buat datang contohlah. Kal bayadi, seperti putih, wal humrati, merah, wasawadi, hitam, wasufrati, kuning, wasairil alwan, dan sekalian warna-warna lain. Sekalian warna-warna lain. Kal harakati aidan, seperti gerak juga, wasukuni, dan juga sukun. Seperti gerak dan sukun. Betul, soalan sebelum ni dia tanya kan, gerak sukun ni wujudi ke amrun i'tibari? Saya kata ada khilaf. Ya, memang benda ni ada khilaf lah. Ada khilaf, adakah dia amrun i'tibari ataupun dia amrun wujudi. Yang melihat dia amrun wujudi, melihat kepada tidak bercerai tanggalnya zat pada sifat gerak dan diam pada zat, maka menisbahkan sekali gerak diam tu ada pada zat. Yang melihat bahawa mafhum gerak dan diam itu mafhum yang berlainan daripada zat, menganggap dia amrun i'tibari. Jadi benda ni perbahasan ni memang berlaku khilaf. Dia itu hawadith tak? Makhluk tak? Makhluk. Atas dasar apa? Atas dasar al-mutajaddid ba'da adam. Dengan makna al-mutajaddid, hadis itu al-mutajaddid ba'da adam, maka masuklah dalamnya al-harakah was-sukun pada kedua-dua khilaf tersebut. Semua kira berlaku. Sama ada maujudi i'tibari masuk dalam hawadis. Kalau atas makna al-mawjud ba'da adamin, al-mawjud ba'da adamin, maka harakah sukun ni benda tak ada. Benda yang mafhum i'tibari saja, la wujuda lahu. Tapi kesan dia itu baharu tu memang ada. Ala kulli hal, itu sebagai contoh kepada a'rad, sifat-sifat makhluk. Yang lain banyak lagi. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa kadza yastahilu alaihi ma yastalzimu mumathalatuhu. Terbalik ni, silap ni. Ma yastalzimu
mumathalatahu lil hawadith. Bukan min bukan mim mumasil tu. Baiki. Wa kadza yastahilu alaihi ma yastalzimu mumathalatahu lil hawadithi. Min mumthalah tu salah tu, baiki tu. Ma yastalzimu, min dengan mim salang tu tukar jadi ma yastalzimu mumathalatahu lil hawadis. Dan demikianlah mustahil perkara yang melazim akan menyamai Tuhan bagi sekalian yang baharu. Lawazim bagi al-jirmiyah wal aradiyah. Lazim sifat jirim dan sifat arad tu apa dia? Bi an yakuna fi jihatil lirjimi, dengan bahawa ada Tuhan itu pada satu pihak bagi jirim. Allah Ta'ala berada satu pihak bagi jirim. Pihak mana kita kata? Arash. Maka dia berada atas daripada arah. Maknanya dia berada pada satu pihak bagi jirim. Kerana arash itu jirim. Arash itu jirim. Jirim paling besar ialah arash, yang meliputi bagi sekalian alam ni. Satu pihak bagi jirim ditafsirkan pula bi an yakuna fauqal jirmi, dengan bahawa ada dia atas pada jirim. Ini satu kena faham juga ni. Dia kata, ini golongan Wahabi Salafi, dia kata Allah Ta'ala tidak mempunyai pihak dan jihah sebagaimana makhluk. Tuhan tak sama macam makhluk, kerana makhluk ini mempunyai pihak atas, pihak bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Tapi Allah tidak. Tak boleh. Di atas Allah siapa? Tidak dia kata gitu. Ini mereka menafsirkan, bila mereka menafsirkan akidah Tahawiyah, sebab ta'ala Allah anil jihad wal hudud kasairil mubtada'at. Imam Tahawi kata maha suci Tuhan daripada mempunyai arah dan had sebagaimana makhluk-makhluk ni. Jadi mereka menafsirkan kalam Imam Tahawi ni dengan kata, perkataan ini mereka takwil lagi, bahawa jihad Tuhan tu tak sama dengan jihad makhluk. Kerana jihad makhluk itu ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Allah Ta'ala tak boleh nak kata atas Tuhan siapa, belakang Tuhan siapa, kiri, depan Tuhan siapa, kiri Tuhan siapa, kanan Tuhan siapa. Tak boleh. Tapi Tuhan bawah pada Tuhan arash. Saya kabur supaya awak biasa dengar. Lepas ni awak tidak terpengaruh lah, tahu bahawa pandangan ni tak betul. Faham tak? Jadi kalam iman Tahawi yang mengumumkan maha suci Tuhan pada jihad, mana sairul jihad lah, atas bawah semua tak ada lah. Ada yang kata dok. Apabila Imam Tahawi kata kasairil mubtada'at, itu menunjukkan jihad yang dinafikan jihad makhluk. Jihad Tuhan ada, kerana Tuhan atas pada arash. Jadi makna apa? Makna bawah ataupun habis pada alam ni arash kan, arah menuju alam. Allah Ta'ala atas pada arah. Jadi mempunyai jihad min taht. Tapi daripada atas tak boleh, tak doa. Apa atas Tuhan tak doa. Faham tak? Jadi kalau kita boleh faham makna jihad dan faham apa yang nak bawa tu, makna lembaga ke apa Tuhan ni, siapa mereka boleh dan berani mengata gitu. Tapi ya, akidah mereka boleh mentasawurkan, dan bagi mereka tidak salah. Bagi mereka tidak salah. Sebab tu mereka kata tidak ada wujud Tuhan kecuali dalam pada tempat, dan tempatnya atas pada arash. Okay. Cuba tengok dalam kitab-kitab syarah kepada akidah Tahawiyah yang dikarang mereka, ataupun tengok dalam rakaman-rakaman mereka. Jadi di sini kita bukan sekadar, kita bukan kata bila menafi jihad tu sekalian jihad. Sebab apa bezanya jihad bawah atas? Apa yang menentukan boleh bawah tidak boleh atas? Siapa yang menentukan mesti di bawah dan tidak di atas? Atau di atas tidak di bawah? Itu masalah ni.
Jadi bila penafian jihad dibuat, mana menafikan sairul jihad, maknanya kita tak boleh fikir Tuhan macam makhluk. Sudah, habis cerita. Kita jangan fikir pemahaman wujud Tuhan dalam konteks pemahaman makhluk. Habis cerita. Itulah tanzih, penyucian yang betul-betul, yang suci, menyucikan Allah daripada sekalian yang tidak layak dengan Allah. Okey. Fauqal jirmi, atas jirim, au tahtal jirmi, atau bawah jirim, au yaminal jirmi, kanan jirim, au shimalal jirmi, kiri jirim, au amamahu au khalfahu, atau depannya atau belakangnya. Kenapa? Kenapa mustahil Allah ini ada pada pihak bagi jirim? Li'annahu, kerana sesungguhnya, laukana fi jihatin, kalau Tuhan tu ada pada jihad-jihad, ada pada arah-arah. Laukana fi jihatin, situ ditulis lazimah saja tak? Okey, nuskah lain tulis mana? Jihatil jirmi. Ada tak al-jirmi? Ada kan? Fi jihatil jirmi, itu al-jirmi. Dalam Syekh Syarqawi pun ditulis gitu. Fi jihatin, fi jihatil jirmi, diidafah jihatil al-jirmi. Okey, kalau Tuhan tu ada pada jihah bagi jirim, jihatil jirmi, ke jihatin lil jirmi, ada lil jirmi, bukan lil jirmi ke al jirmi? Sini pun sama, al jirmi. Kalau Tuhan tu ada pada pihak-pihak jirim, fi jihatil jirmi, lazima an yakuna mutahayyizan, maka lazim, sudah pasti Tuhan tu mutahayyiz, sudah pasti Tuhan itu bertempat. Memang gitu. Bila kata Tuhan duduk nisbah pada sesuatu, makna Tuhan bertempat dan tempatnya dinisbahkan pada sesuatu, maknanya memang dia ada tempat. Dia itu mutahayyiz, mengambil hayyiz, mengambil ruang. Hatta kata atas pada arah sekalipun, makna ada satu hak yang menghabiskan kesudahan wujud Tuhan tu, habisnya arah, berarah dak tu. Walaupun mereka kata bertepek dak bertepek pun, tu so kira dah tu. Hatta tak bertepek sekalipun, dia kata Tuhan ni bukan bertepek dengan arah, atas pada arah, tetap mempunyai hak, iaitu zat Tuhan habis hujungnya sebelum sampai di arah. Dan mana lagi makna yang boleh faham kalau kata Tuhan tu duduk atas pada arah? Lazim bahawa bawah Tuhan, kalau mereka menafikan menepek pada arah kali, makna Tuhan atas pada arah, melazimkan bahawa bawah tu arah. Maka kita telah menempatkan Tuhan pada ruang. Hak ni keluar makan adami Hak ni keluar konsep makan adami ni, supaya makan yang ada tu tak sama dengan makan makhluk. Tujuan gitu lah. Tuhan bertempat yang layak. Dia punya tagline. Dia punya kaedah dia. Tuhan bertempat yang layak. Tidak. Bahkan tempat itu mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian wa kadza yastahilu alaihi, demikianlah mustahil ke atas Allah Taala, ayyakuna lahu jihatun, ada bagi diri Tuhan tu jihah. Tadi jihah bagi sesuatu, Tuhan ada pada pihak sesuatu, atas sesuatu, bawah sesuatu. Sekarang ni diri Tuhan tu sendiri ada jihah tu mustahil juga. Lianna al-jihata min lawazimil jirmi, kerana jihah itu, arah itu ialah daripada perkara yang melazimi jirim. Bila kita kata sesuatu tu dia ada arah pada diri dia,
dirinya mempunyai arah dan mempunyai pihak. Pihak kita katalah, pihak atas bawah, makna sesuatu itu mesti jirim. Sesuatu itu mesti dia itu jirim dan jisim lah. Kalau dia lebih daripada satu. Kenapa? Li'anna fauqa, fauq itu min awaridi udhwi ra'si. Kerana fauq, atas itu ialah daripada awarid, perkara yang mendatangi, sifat yang mendatangi udhwi ra'si, anggota kepala. Jadi kalau jasad kita ni, kita mempunyai arwah dan pihak, betul tak? Pihak atas kita benda, pihak atas kita kepala. Sifat yang mendatangi anggota kepala orang panggil atas. Kita mempunyai atas. Ini bukan nisbah pada orang, nisbah pada lain, jelas lah. Sekarang ni pada diri jirim itu sendiri dia ada pihak dia. Kita ni jirim, pihak atas kita ialah bahagian kepala. Wa tahta min awaridi, min awaridi udwi, min tu tak tukar, bukan dal tu dot. Min awaridi udwi rijli, taht, bawah itu ialah daripada sifat yang mendatang pada anggota kaki. Kaki tu orang panggil bahagian bawah. Sifat bawah ialah sifat yang mendatangi anggota kaki. Jadi yang bawah ialah kaki. Wa yamina, dan yamin itu, kanan itu, min awaridi al-udwil aiman, daripada sifat yang mendatangi anggota kanan. Anggota kanan kita panggil yamin. Wa shimala, dan shimal, kanan, min awaridil udwi ashimal, daripada sifat yang mendatangi anggota kiri. Wa amama min awaridi al-batni, amam itu daripada sifat yang mendatangi arah perut. Perut berdepan ni panggil amam. Amam. Kemudian wa khalfa, dan juga belakang itu, khalfa min awarididh dhahri, daripada awarid bahagian belakang kita, al-dhahru, al-dhahri. Wa kadza yastahilu, demikianlah juga mustahil, yastahilu alaihi an yakuna mausufan bis-sighari wal kibari, bahawa Tuhan itu bersifat dengan kecil dan juga besar. Kecil dari segi maknanya zat tu saiz dia dan sedikit zat. Kabir itu banyak zat. Apa dia saghir? Was-saghiru li'anna as-saghir, kerana as-saghir itu apa? Ma qallat ajza'uhu, sesuatu yang sedikit juzuk. Kalau juzuk dia sikit panggil kecil. Kalau kata botol air kecil, maksudnya juzuk air yang ada dalam botol sikit ya. Kecil lah juzuk ni pun, kalau kita hacur-hacur kerak-kerak dia sikit, dengan air yang banyak, botol air besar, jadi juzuk air itu banyak. Wal kabiru, dan besar itu, ma kathurat ajza'uhu, yang banyak juzuk-juzuknya. Juzuk-juzuk banyak kita panggil sebagai kabir. Wa kadza yastahilu wallahu ta'ala ala wa alam. Ini kita kena hurai panjang sikitlah berkaitan dengan al-aghraq. Okey, ada soalan? Ada live, ada soalan? Ada nak tanya? Kalau tak ada, sekadar itulah. Wabillahi taufiq. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.